Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Seterusnya yang berbahagia Dr. Muhammad Hasrul bin Hairi, penasihat Persatuan Mahasiswa Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin. Terusnya yang berbahagia bersama kita pada pagi tadi, panel yang pertama yang berbahagia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wok Zain, pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin. Berbahagia Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli, panelis yang akan membentang sebelah petang ini, insya-Allah, pembantu Profesor Kuliah of Islamic Reveal Knowledge in Human Science UIA, yang berbahagia Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar, insya-Allah panelis yang akan bersama kita pada sebelah pagi ini, Ketua Bahagian Pengajian Kitab Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum Hulu Langat Selangor. Yang berbahagia Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab, pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin Uniza. Yang berusaha Muhammad Ashikul Khair bin Kasim, pengarah program seminar Ahli Sunnah wal Jamaah pada pagi yang berbahagia ini. Seterusnya para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba untuk membentangkan tajuk yang diberikan kepada saya, yang saya ingat sinonim dengan nama seminar, iaitu Manhaj Aqidah Majoriti Ahli Hadis dalam konteks mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah dan Sufiyah. Saya akan sharekan terlebih dahulu slide yang telah saya sediakan, insya-Allah. Baik. Okey. Ya, slide saya tidak bergerak. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama untuk mengikuti seminar yang sangat-sangat penting dan sangat baik berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan akidah majoriti umat Islam yang sejak daripada dahulu sehinggalah ke hari ini diwarisi dan dipegang oleh majoriti umat Islam, dan perlu kita memahami secara tuntas apakah hakikat sebenar
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anuti ini, dan di antaranya berkaitan tentang apakah yang dinamakan dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah secara khususnya, dan juga diminta pada saya pada pagi ini ditambah dengan Sufiyah, walaupun Sufiyah ini dia sebenarnya tidak lari daripada pegangan Asy'ariyah atau Maturidiyah ataupun Athariyah. Jadi dalam perkembangan teologi Islam, dalam menelusuri semula sejarah Islam, ilmu-ilmu Islam dahulu, kita akan melihat secara umum terdapat dua bentuk dalil yang digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu dalil naqli dan dalil aqli. Yang mana dalil naqli ini bersandarkan kepada wahyu, kadang-kadang juga disebut sebagai dalil sam'i, yang bersandarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga ijma', dan akli yang bersandarkan kepada akal. Jadi bila sebut akal ini bermakna kita menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akal itu tidak akan bertentangan sama sekali dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya itu mesti digunakan secara seimbang. Tidak boleh kita mendahulukan akal seperti mana fahaman Mu'tazilah, yang mana mereka ini lebih mengutamakan akal untuk dia memahami wahyu Al-Quran dan juga hadis. Jadi penggunaan dalil naqli dan akli ini secara seimbang menjadikan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan majoriti umat Islam adalah sebagai sumber autoriti. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sumber autoriti akidah yang sebenar dan juga muktabar, dan ini disepakati. Sebab itu golongan-golongan yang ingin mempengaruhi masyarakat Islam, mereka juga cuba untuk merebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi mereka mengatakan bahawa mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal akidah mereka berbeza, bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bila kita melihat data-data yang terdapat dalam rujukan-rujukan yang muktabar, kita akan dapati para ulama bersependapat bahawa hanya mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan Athariyah, yakni Ahlul Hadis dan Hanabilah, yang berfahaman mufawwidah. Dia letakkan dalam kurungan kerana mereka ini berpegang kepada dalil nakli secara khusus. Dalil nakli ini disebut Al-Quran dan juga hadis serta asar sebenarnya, ataupun hadis itu juga semakna dengan asar. Kadang-kadang asar itu dibezakan dengan hadis, iaitu hadis dinisbahkan kepada Nabi SAW, asar ini dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Namun ada juga yang mengatakan bahawa hadis dengan asar ini seerti, tidak ada beza. Kerana ini dari segi perbezaan definisi, kerana ada yang mendefinisikan hadis itu ialah yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, dan juga termasuk yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi semuanya itu adalah hadis dan juga seerti dengan asar. Cuma untuk kita lebih memahami dari segi secara amali, untuk kita memahamkan bahawa ini ialah khusus untuk Nabi SAW, maka kita kata hadis, dan ini bukan hadis tetapi adalah kata-kata sahabat dan ataupun tabi'in, maka kita kata sebagai asar. Baik, nama ini just istilah sahaja. Adapun untuk fahaman yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis ini secara umumnya disebut asariyah. Asariyah, ini maknanya mereka ini lebih kuat berpegang dengan asar lah, ini asar. Sama ada hadis ataupun asar daripada sahabat dan tabi'in. Jadi yang berpegang dengan
Pemahaman ini saya letakkan dalam kurungan Ahlul Hadis dan juga Hanabilah, yang kedua-duanya itu berfahaman mufawwidah. Nanti kita akan terangkan apa itu fahaman mufawwidah. Okey. Jadi mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan Athariyah ini sahaja yang terangkum dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak termasuk aliran-aliran yang lain. Dan ini disepakati oleh majoriti ulama, seperti mana yang terakhir terdapat satu resolusi dalam muktamar Ahlussunnah wal Jamaah di Shishan pada 2016. Mereka jelas menegaskan bahawa saya bacakan teksnya, inna ahlas sunnati wal jamaah humul asy'ariyah wal maturidiyah wa minhum ahlul hadis al mufawwidah fil i'tiqad. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini siapa? Mereka ini ialah al asy'ariyah, maturidiyah, dan termasuk juga dalam ahlus sunnah wal jamaah ialah ahlul hadis yang mufawwidah. Maknanya mereka ini menyerahkan, terutama dalam nas-nas yang berbentuk mutasyabihat, mereka menyerahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sebenarnya itu, hakikat sebenarnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi ataupun sahabat yang mentafsirkan nas-nas mutasyabihat tersebut. Jadi mereka tafwidkan sebab tidak ada dalil, jadi mereka tafwidkan, itu maksudnya. Bukan mereka tidak faham, mereka faham, tapi dari segi dalil itu tidak ada secara khusus. Sebab itu mereka tidak menentukan maknanya. Wa ahlul mazahib al-arba'ah, jadi termasuk juga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang yang berpegang dengan mazhab fiqh yang empat, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Wa ahlul mazahib al-arba'ah al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'ah wal Hanabilah fil fiqh. Wa ahlut tasawuf as-safi ilman wa akhlaqan wa tazkiyatan, dan juga termasuk juga ahli tasawuf yang mereka ini safi, bersifat bersih, murni dari segi ilmu, akhlak mereka, dan juga tazkiyah, penyucian jiwa mereka, ala tariqah Sayyidi Ta'ifah Al-Imam Al-Junaid rahimahullah, mengikut jalannya penghulu Ta'ifah, maknanya penghulu Sufiyah, kaum Sufi. Yang tadi kita dengar panelis yang pertama, dia memetik daripada teks lama yang menyebut sebagai penghulu Sufiyatin. Penghulu Sufiyatin inilah Sayyidut Ta'ifah, maknanya penghulu ahli Sufi, Al-Imam Junaid, wa man sara ala nahji min a'immatil huda, dan juga orang yang mengikuti jalannya, manhaj beliau, dari kalangan para imam yang menjadi petunjuk kepada masyarakat Islam. Jadi ini adalah resolusi yang ditegaskan dalam muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dihadiri oleh lebih 200 alim ulama daripada seluruh dunia. Baik, siapakah ahli hadis? Bila kita membincangkan manhaj akidah majoriti ahli hadis, jadi siapakah ahli hadis? Jadi kalau kita lihat istilah tersebut pun kita boleh faham, seperti mana kita kata ahlul fiqh, maknanya ahli fiqh. Ahli tafsir, ahli tafsir. Kalau kita tengok dari segi ungkapan ataupun istilah-istilah tersebut jelas. Maknanya kalau sebut ahlul hadis, maknanya dia tumpu kepada hadis. Jadi ianya adalah satu istilah umum bagi golongan ilmuwan yang pakar dan ahli secara khusus dalam bidang hadis. Antara yang data awal yang dapat kita kesan, seperti mana yang disebut oleh Imam Muslim
rahimahullah, wafat tahun 261 Hijrah, dalam kitab At-Tamyiz dia kata, wa'lam rahimakallah anna sina'atal hadith wa ma'rifa asbabi minas sahih was saqim innama hiya li ahli hadith khassah. Tahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya seni hadis, digunakan perkataan sina'ah al-hadis. Jadi seni hadis ni dia ada ilmu dia secara khusus, ya. Wa ma'rifa asbabihi min as-sahih wa saqim, dan juga mengenal sebab-sebabnya daripada hukum sahih dan juga dhaif. Macam mana hadis itu menjadi sahih, apa sebab-sebabnya ianya sahih dan apa sebab-sebabnya dia dhaif, ya. Jadi untuk mengenal pasti sebab-sebabnya ini adalah innama hiya li ahli hadis khassah. Sungguhnya ia adalah tugas bagi ahli hadis secara khusus. Jadi bila sebut ahlul hadis, mereka ini yang memberi tumpuan kepada ilmu seni hadis, yang mereka mampu untuk membezakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Li'annahum al-huffaz li riwayatin nas, kerana mereka adalah para huffaz, ya, terhadap riwayat-riwayat orang ramai, ya. Maknanya semua riwayat yang sampai kepada mereka, mereka akan saring, ya, mereka akan teliti, kaji, ya, sama ada ianya sahih ataupun tidak. Al-arifin biha duna ghairihi, ya, yang mana mereka ini arif, ya, tentang riwayat-riwayat tersebut, ya. Duna, dan tidak termasuk yang lain. Jadi inilah yang boleh kita katakan antara ta'rif ahli hadis yang mana telah diberikan oleh Imam Muslim, ya, dan beliau termasuk di kalangan ulama kurun yang ketiga Hijrah, yang mana kurun ketiga ini merupakan kurun yang mana ilmu hadis itu mencapai tahap puncaknya, ya, yang disebut sebagai al-asru az-zahabi li sunnah an-nabawiyah, ya, kurun keemasan bagi sunnah nabawiyah. Jadi ini adalah tarifan yang perlu kita faham bagi ahli hadis secara khusus, secara definisi dia, yang tepat. Adapun yang digunakan pada hari ini, yang mereka mengatakan mereka itu ahlul hadis, tapi orang yang tidak mengikut fahaman mereka tidak dianggap sebagai ahlul hadis, ini terkeluar. Ta'rif-ta'rif muasir yang terpengaruh dengan sentimen tertentu, fahaman tertentu, maka ini bukannya ta'rif yang muktabar, walaupun mereka sebut mereka itu ahlul hadis. Namun kita kena lihat juga, ya, walaupun seperti mana yang di benua India, di India, Pakistan, ada satu fahaman yang disebut ahlul hadis, ya, ahlul hadis. Tetapi yang mereka maksudkan ialah orang yang tidak bermazhab, ghair muqallid. Sebab kita tahu di benua India ni kebanyakannya bermazhab Hanafi sebelah utara. Sebelah utara bermazhab Hanafi. Kalau sebelah selatan itu banyak yang bermazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau sebelah utara, ya, di Delhi, Lucknow itu Deoband. Jadi mereka ini kebanyakannya bermazhab Hanafi. Jadi kalau yang menolak mazhab, ya, mereka tidak mengikut bertaklid mana-mana mazhab, maka mereka itu disebut sebagai ahlul hadis. Jadi dia menjadi satu istilah di sana lah, ya, satu istilah di sana. Maknanya ghair muqallid, orang yang tidak bertaklid kepada mana-mana mazhab. Yang mana bila kita lihat sejarah ahlul hadis di India ini, mereka ini sebenarnya termasuk dalam kategori ahlul hadis al-mufawwidah yang awal lah. Kalau yang sekarang ni wallahu a'lam, kita tak tahu sama ada mereka ini mufawwidah ataupun tidak. Tapi kalau yang awal, ya, yang awal seperti Syekh Maulana Muhammad Nazir Ad-Dehlawi, dan juga seperti pengarang syarah Sunan At-Tirmizi, ya, Syekh Al-Mubarakpuri. Jadi itu mungkin contoh-contoh, ya, yang ahlul hadis al-mufawwidah, yang mereka ini bukannya berfahaman seperti mana fahaman Salafi Wahabi.
Baik, itu dari segi istilah yang semasa yang digunakan pada hari ini. Bahkan yang di kalangan fahaman Salafi Wahabi ini juga mereka mengaku mereka itu ahlul hadis. Sedangkan ianya adalah fahaman yang berbentuk sentimen ataupun yang berbentuk untuk melariskan fahaman mereka sahaja, bukannya definisi yang kita kehendaki, seperti mana yang disebut oleh Imam Muslim. Dan itulah definisi yang digunakan oleh para ulama sejak dahulu, daripada zaman Imam Muslim sampailah ke hari ini. Bila sebut ahlul hadis, mereka ini ialah yang mahir dalam bidang hadis, walaupun mereka mahir dalam bidang lain juga, seperti mana Imam An-Nawawi yang menggabungkan kepakaran dalam bidang hadis dan juga bidang fiqh. Jadi bila seseorang ulama itu mampu untuk menggabungkan bidang hadis dan juga bidang fiqh sekaligus, maka ini adalah antara ulama yang luar biasa. Maknanya dia punya tingkatan itu naik sikit, tinggi sikit berbanding dengan ulama-ulama lain. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini sangat tinggi kedudukannya. Bila disebut Asy-Syaikhan, dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i, itulah Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i rahimahumallah, yang mana kedua ini menguasai ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Baik. Okay, jadi ahli hadis, mereka yang memberi fokus kepada seni hadis, namun mereka ini mempunyai pelbagai latar belakang dan juga pelbagai pegangan akidah ataupun aliran yang mereka pegang. Jadi bila kita lihat antara ahli hadis ni ada yang mengikut aliran Nawasib. Nawasib ini ialah yang taksub kepada Bani Umayyah, dan mereka sangat benci kepada Ahlul Bait. Mereka mencaci Sayyidina Ali dan imam-imam Ahlul Bait yang lain. Mereka ini Nawasib, namun Nawasib ini jaranglah disebut. Cuma ada dalam kitab-kitab yang lama, tapi pada masa kini dia jarang disebut. Mungkin sebab pupus ataupun bilangannya sedikit, wallahu alam. Tapi yang biasa disebut daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang ialah Syiah. Syiah ini memang sentiasa ada zaman dahulu sehinggalah ke hari ini. Mereka mempunyai disiplin ilmu mereka sendiri yang mereka kembangkan, dan mereka anggap kukuh lah, disiplin ilmu mereka yang kukuh, maknanya lengkap. Jadi Syiah ini di antara yang sukar juga untuk mungkin untuk pupus tu sukar, wallahu alam. Kemudian ada juga ahli hadis yang berfahaman Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, yang mana bila kita lihat di kalangan perawi-perawi hadis, hatta perawi dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, ada yang disebut sebagai berfahaman Qadariyah ataupun Khawarij ataupun Murji'ah, dan ada disenaraikan seperti yang terdapat dalam kitab Tadrib Ar-Rawi oleh Imam As-Suyuti, beliau menyenaraikan sebanyak 87 orang perawi, yang mana mereka ini rumya bid'atin, maknanya dituduh berfahaman bid'ah, sama ada Qadariyah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya. Di antara ahli hadis juga ada yang berfahaman Mu'tazilah, Mujassimah, dan juga selepas kemunculan Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi rahimahumallah, ada maknanya kebanyakan, ini nanti akan saya sentuh, maknanya kebanyakan ahlul hadis berpegang dengan fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun Mujassimah secara khusus, ini yang ingin saya highlightkan, sebab dia berkait dengan ahlul hadis, dan ianya sejarah dia sejak daripada kurun ketiga hijrah lagi, maknanya zaman ramainya imam-imam hadis, yang saya sebut tadi ni, zaman al-asru al-zahabi li sunnah. Fahaman Mujassimah ini mulai berkembang. Dia sudah ada dalam kurun kedua hijrah, sudah ada. Dalam kurun kedua
namun dia makin berkembang lagi dalam kurun yang ketiga. Yang merisaukan, membimbangkan ialah ia berkembang dalam kalangan ahlul hadis dan juga di kalangan pengikut mazhab Hambali yang kita sebut Hanabilah. Hanabilah. Selepas ini saya akan sebut Hanabilah, pengikut mazhab Hambali. Sehingga muncul di kalangan mereka itu disebut Ghulatul Hanabilah. Hanabilah pelampau, ekstremis dalam mazhab Hambali ini disebut ghulat, yang mendukung asas fahaman Mujassimah Musyabbihah. Nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut. Kemudian pada kurun yang ke-8 Hijrah, maknanya sebelum kurun ke-8 Hijrah itu, fahaman itu telah dibasmi, ditentang oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sehingga ianya berkurangan. Namun pada kurun ke-8 Hijrah, asas fahaman ini didokong semula oleh seorang tokoh terkenal dalam mazhab Hambali, iaitu Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan pengikutnya, terutama Syekh Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah, yang mendakwa bahawa ia adalah mazhab ulama salaf dan fahaman Ahlussunnah yang sebenar. Jadi asas fahaman Mujassimah itu mengikut mereka, itulah sebenarnya mazhab ulama salaf dan itulah fahaman Ahlussunnah menurut mereka. Namun melalui usaha ulama Ahlussunnah wal Jamaah, fahaman mereka menjadi kurang popular selepas wafatnya Ibnu Taimiyah dan juga anak murid dia Ibnu Al-Qayyim. Fahaman mereka menjadi kurang popular pada kurun-kurun berikutnya, sebab ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat tegas dalam membantras fahaman-fahaman bid'ah, sebab hukumnya adalah fardu kifayah, wajib, hukumnya wajib dan fardu kifayah. Jadi kalau tak ada orang yang membantras fahaman-fahaman bid'ah ini, maka berdosa seluruh umat Islam. Jadi mesti ada ulama yang memberi tumpuan untuk menghadapi fahaman-fahaman bid'ah ini. Jadi fahaman mereka kurang popular. Sehinggalah kurun ke-12 Hijrah. 12 Hijrah ini dengan munculnya gerakan Salafi Wahabi, dan kalau kita telusuri sejarah Wahabiyah ini, dia mempunyai pasang surut dia sehinggalah terdirinya Daulah Mamlakah Saudiyah pada 1930-an, seingat saya, sehinggalah ke hari ini. Jadi mereka kuat dan mengembangkan fahaman mereka ke seluruh dunia. Jadi ini yang menjadi kekeliruan di kalangan umat Islam disebabkan gerakan Salafi Wahabi ini. Sebab mereka membawa fahaman yang asas fahaman Mujassimah Musyabbihah. Dan bila kita sebut Mujassimah Musyabbihah ini, dia ada dua, sama ada secara sharih ataupun secara tidak sharih. Tapi keduanya tetap disebut Mujassimah, sama ada sharih ataupun tidak sharih. Kalau yang sharih itu jelas mengatakan bahawa Allah itu seperti makhluk. Mereka tetap beriman dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman. Semua aliran-aliran akidah dalam umat Islam ini semua tahu ayat tersebut. Semua tahu ayat tersebut. Laisa kamitslihi syai'. Jadi mereka golongan Mujassimah ini, mereka mengikut ciri-cirinya apabila mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk, walaupun mereka tak kata sama seperti manusia, tapi mereka menyebutkan ciri-ciri yang sama seperti makhluk. Jadi tetap disebut Mujassimah, walaupun tidak sharih. Jadi ini yang menjadi masalah apabila ianya berkembang di kalangan sebahagian ahlul hadis dan juga sebahagian Hanabilah. Okey. Kemudian istilah ahlul hadis ini sinonim dengan ulama mazhab Syafi'i apabila munculnya Imam Asy-Syafi'i, dia
cuba mengharmonikan di antara dua aliran besar di kalangan ulama Islam pada masa itu, iaitu madrasah ahli ra'yi dengan madrasah ahli hadis, aliran ahli ra'yi dengan aliran ahlul hadis, yang mana mereka ini berbeza dari segi prinsip nak memahami dalil-dalil, dan ahlul ra'yi ini diketuai, biasa disebut dalam kitab-kitab tarikh at-tashri' al-islami, dia punya ketua mereka ialah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Adapun ahlul hadis diketuai oleh Imam Malik bin Anas, dan juga diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ajma'in. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini walaupun dia kuat mendukung ahlul hadis, namun dia mampu untuk menggabungkan di antara mengharmonikan di antara madrasah ahlul ra'yi ini dengan madrasah ahlul hadis, sehingga beliau digelar sebagai Nasir as-Sunnah, pembantu atau penolong as-Sunnah. Jadi sejak daripada itu, Imam Asy-Syafi'i, nama beliau itu menjadi masyhur, sehingga diikuti oleh ramai ulama, sehingga istilah ahlul hadis itu sinonim dengan ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita tengok dari segi fiqh lah, ini dari segi fiqh, bila kita sebut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ambali, ini dari segi fiqh. Jadi ahlul hadis ini dia mengikut pelbagai mazhab fiqh, bukannya satu mazhab sahaja. Walau bagaimanapun, kebanyakan ahlul hadis ini lebih cenderung untuk berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita lihat kepada kitab-kitab seperti Tazkirah Al-Huffaz oleh Imam Az-Zahabi, kitab Tabaqat Al-Huffaz oleh Imam As-Suyuti dan lain-lain, disenaraikan tokoh-tokoh hadis yang mana mereka ini cenderung kepada mazhab Syafi'i. Seperti mana juga yang disebutkan oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, wafat tahun 1176 Hijrah. Dia mengakui, dia kata, wa inna ilmal hadith wa qad ata aba an yunasih liman lam yatataffal ala Syafi'i wa ashabihi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ilmu hadis itu benar-benar enggan memberi secara tulus. Maknanya seseorang itu tidak akan menguasai ilmu hadis. Dia tidak mampu untuk menguasai ilmu hadis, orang yang tidak menjadi anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i dan para ashab beliau, yakni para ulama Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Kuntu failiyahum ala adabin fala ara syafi'an siwal adab. Jadilah kamu, ini bait syair, jadilah kamu anak murid kepada mereka dengan penuh adab, kerana aku tidak melihat satu pembantu pun selain adab. Adab untuk belajar ilmu hadis ini ialah mesti, itu maksudnya, mesti berguru dengan ulama-ulama Asy-Syafi'i. Sampai begitu sekali disebutkan oleh Imam Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Jadi bila kita telah melihat definisi ahlul hadis, maka kita pergi kepada tajuk utama kita, iaitu apakah manhaj akidah ahlul hadis, yang mana ianya sangat penting untuk dibincangkan dan untuk kita fahami, yang mana dapat kita katakan golongan ahlul hadis secara dasarnya tidak disatukan oleh manhaj akidah tertentu. Tak ada, seperti mana yang kita lihat tadi, ada di antara mereka yang berfahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Nawasib dan sebagainya. Jadi ada pelbagai latar belakang akidah. Jadi ahlul hadis tidak disatukan oleh manhaj akidah tertentu yang menyatukan pemikiran mereka. Walau bagaimanapun dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin dapat kita katakan, mungkin dapat dinyatakan bahawa
sebelum kemunculan Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi rahimahumullah, majoriti ahli hadis hanya menggunakan dalil naqli sahaja. Ini dalam perbahasan akidah dan menolak penggunaan dalil akli. Jadi mereka tak mahu menggunakan aspek akal dalam memahami nas-nas wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tak mahu pun mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mahu. Seperti mana kita lihat dalam Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 yang kita semua maklum, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud dan sebagainya. Kita tengok tak ada syarah, hanya hadis sahaja. Hanya hadis, dan ada bab. Ada bab-bab yang diberikan, yang mana bab ini juga sebenarnya ibarat syarah tapi secara ringkas, terutama dalam Sahih Al-Bukhari. Bab, judul-judul bab dalam Sahih Al-Bukhari ini sangat penting, sehingga dikatakan fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fiqh Imam Bukhari ini terletak pada judul-judul babnya. Jadi walaupun tak nampak syarah dia, tapi judul bab itu terdapat kefahaman Imam Bukhari terhadap hadis tersebut, istinbat hukum, walaupun tidak panjang, tetapi ianya cukup padat, lengkap dan padat, yang boleh kita katakan ini sebagai pandangan ataupun mazhab Imam Al-Bukhari rahimah. Namun tidak ada syarah secara panjang lebar, seperti mana yang kita lihat dalam kitab Al-Um. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ini lebih awal lagi, meninggal 204 Hijrah, lebih awal lagi daripada Imam Al-Bukhari. Tapi beliau mengarang kitab Al-Um yang mana membahaskan hukum hakam secara detail. Juga dibawakan hadis-hadis dengan sanad beliau sendiri. Jadi ini perbezaan di antara yang menguasai fiqh secara mendalam dan juga yang lebih memberi tumpuan kepada hadis semata-mata. Jadi kita lihat tidak ada sebarang syarah dalam kitab-kitab hadis dalam kurun ketiga Hijrah. Hatta akidah, apatah lagi akidah. Jadi kebanyakan pegangan akidah mereka adalah berbentuk takrir. Sebab itu matan-matan akidah daripada kurun kedua Hijrah, ketiga Hijrah ini ringkas sahaja. Ringkas. Dia berbentuk takrir. Maknanya dia hanya menetapkan apakah pegangan yang mesti dipegang. Dia tidak ada perbahasan yang detail panjang. Perbahasan yang detail ini datang selepas daripada kemunculan Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Baik. Jadi selepas kemunculan kedua-dua tokoh ini, dapat kita katakan pertama, kebanyakan ulama hadis menggunakan metode tafwid. Mereka menyerahkan penentuan hakikat makna sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala pada nas-nas tauhid yang boleh membawa kepada kekeliruan. Jadi selepas kemunculan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kebanyakan ulama hadis tetap berpegang dengan yang asal, maknanya mereka tetap menggunakan dalil naqli. Namun segelintir daripada mereka mengharuskan metode takwil yang sesuai dengan laras bahasa Arab. Jadi bukannya semua mereka ini menolak takwil, tidak. Ada sebahagian mereka yang mengharuskan takwil. Ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-I'tiqad wal Hidayah, yang mana beliau sebut wa ashabul hadis fi ma warada bil kitab was sunnah min amsal hadza wa lam yatakallam ahadun min as-sahaba wa tabi'in fi ta'wili ala qismin. Okay. Jadi ashabul hadis ataupun ahlul hadis dalam berhadapan dengan nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, min amsali hadza, seumpama ini, maknanya beliau hadza itu maknanya merujuk kepada hadis nuzul, hadis turunnya, nuzul itu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Itu dari segi literally, adakah
turunnya Allah, nuzul, nuzulullah itu diterima secara zahirnya ataupun bagaimana. Jadi Imam Al-Bahaqi mengatakan ahlul hadis dia terbahagi dua. Kerana perkara ini tidak dibincangkan. Lam yatakallam ahadun min as-sahabah wa tabi'in fi ta'wilihi. Mereka faham, maknanya secara siakul kalam itu mereka faham. Tapi kefahaman mereka itu tidak diriwayatkan. Jadi itu yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama seterusnya. Jadi secara khusus ahlul hadis terbahagi kepada dua, ala qismain. Minhum man qabilahu wa amana bi wa lam yu'awwilhu. Di antara mereka ada yang menerima dan beriman dengannya, beriman dan tidak ditakwilkan. Wa wakala ilmuhu ila Allah, dan menyerahkan ilmunya, pengetahuannya, maknanya hakikat sebenarnya itu kepada Allah. Jadi mereka tidak menentukan bahawa itu ialah turun seperti mana turunnya makhluk, kalau kita turun tangga tu daripada atas ke bawah, daripada atas ke bawah. Jadi mereka tidak mengatakan begitu, tidak boleh mengkaifiatkan begitu, tidak menentukan secara zahir. Jadi pengetahuan yang hak, yang sebenar itu diserahkan kepada Allah. Wa nafa al-kaifiyah, mereka menafikan kaifiat, wa tashbih anhu, dan juga penyerupaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qabilahu wa amana bihi wa hamalu ala wajhin yasih isti'maluhu fil lughah. Di antara ahlul hadis, minhum itu min ashabil hadis, ada yang menerimanya dan beriman dengannya dan menanggungkannya ke atas suatu takwilan, suatu tafsiran, ala wajhin yang yasih isti'malu, yang sah penggunaannya dari segi bahasa. Ini kalau dari segi bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah itu sesuai, maka mereka terima. Wala yunaqid at-tauhid, dan tidak menyalahi tauhid. Jadi ini adalah takwil. Wa hamalahu ala wajhin istimaluhu fil lughah, ini adalah takwil. Waqad zakarna hataini at-tariqatain fi kitab al-asma' was sifat, dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bahaqi dalam kitab al-asma' was sifat. Dan inilah yang diterima oleh ahlu sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Okey. Jadi dua golongan ahlul hadis tadi, itu adalah majoriti yang diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang sekelintir daripada mereka, mereka ini memilih metod itsbat. Mereka ini memilih metod itsbat, iaitu menetapkan hakikat makna zahir. Walaupun ada yang mereka menyebut isbat juga, tetapi isbat itu, maaf, saya punya slide ni lari-lari. Tapi isbat mereka itu adalah isbat lafaz sahaja, bukannya isbat makna. Jadi perkataan isbat ini mesti difahami dengan betul lah. Kalau isbat lafaz, maknanya mereka tak tentukan makna. Itu termasuk juga tafwid tadi. Tafwid itu jelas. Maknanya kalau dia kata isbat, tetapi lafaz sahaja, maknanya mereka serahkan kepada Allah, maknanya mereka tak tentukan makna. Jadi mereka termasuk kepada mufawwidah, menggunakan metod tafwid juga. Tapi yang dimasukkan metod isbat di sini secara khusus ialah metod isbat lafaz dan makna sekaligus. Isbat makna, maknanya makna yang zahir lah, makna yang diketahui dari segi bahasa itu. Kalau tanganlah anggota. Tangan itu adalah anggota, jarihah. Jadi sama ada dia haiwan, manusia ataupun lain-lain. Kalau disebut tangan, maknanya dia adalah sesuatu juzuk daripada makhluk atau manusia ataupun benda tersebut. Jadi
itu termasuk mentajsimkan sesuatu yang kita sebutkan begitu, maknanya kita maknanya dia berjisim lah. Jadi kalau begitu ianya berjisim bila kita menetapkan hakikat makna zahir. Apatah lagi pada nas-nas tauhid yang disebut dalam bab sifat itu yang menjadikan ia termasuk dalam skop muhkamat. Ini yang perlu kita faham. Kalau yang tadi itu tafwid dia tak tentukan makna, berarti mereka meletakkan ayat-ayat nas-nas tersebut dalam skop mutasyabihat. Dalam skop mutasyabihat maknanya kalau mutasyabihat ada beberapa makna dan mereka tidak menentukan maknanya. Tapi kalau muhkamat mereka menentukan satu makna sahaja. Hanya satu makna sahaja yang mereka pegang. Tidak ada makna lain. Ini kalau tangan tu jarihah lah, anggota. Kalau dalam bahasa Arab pun ada berbagai makna. Saya ingat ada disenaraikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar lebih daripada 20 makna. Tetapi yang merujuk kepada hakikat tangan Allah, tangan yang layak bagi Allah itu tak ada. Dalam bahasa Arab tak ada. Rujuklah mana-mana kamus, mana-mana kamus Arab yang besar ataupun kecil. Dia tidak ada menyebut salah satu makna yad itu ialah yad yang sesuai dengan Allah SWT. Tak ada. Jadi sebab itu kita kena tafwid kan, serahkan hakikat sebenarnya kepada Allah. Adapun segelintir ahli hadis ini mereka menetapkan hakikat makna zahir ini pada nas-nas tauhid berkenaan dan menjadikan ianya dalam skop muhkamat. Ini adalah asas kepada fahaman tashbih dan tajsim. Jadi ini yang perlu kita faham berlakunya tashbih dan tajsim ini di kalangan segelintir ahlul hadis. Seperti mana contohnya saya sebut di situ kitab yang dinisbahkan kepada Imam Ad-Darimi Uthman bin Sa'id. Ini Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini bukan Imam Darimi yang pengarang Sunan, bukan. Dia ada satu lagi yang lain. Yang ini adalah Uthman. Kalau yang itu Abdurrahman, tak silap Abdurrahman bin Abdullah. Yang ini Ad-Darimi Uthman bin Sa'id. Beliau ada menulis kitab menolak fahaman Mu'tazilah, menolak Bishr al-Marisi. Jadi beliau ini menyebutkan dalam kitabnya ini banyak unsur-unsur yang merujuk kepada menjisim dan mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang saya bawakan itu yang muka surat 55 tu, 55 bawah tu, dia mengatakan membincangkan tentang hadis nuzul, tentang hadis nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau beliau mentafwidkan maknanya itu tidak ada masalah. Tapi yang masalah apabila beliau mengatakan fa inna amarah ma bainal hayy wal mayit at-taharruk, sesungguhnya tanda maknanya perbezaan di antara yang hidup dan yang mati itu ialah bergerak. Dia nak kata bahawa Allah Taala ini hidup. Jadi bila hidup mesti bergerak. Wa ma la yataharrak fa huwa mayit. Dan yang tidak bergerak itu maka ianya mayat. La yusra bihayat, dan tidak boleh disebut ianya hidup. Wasafa Allah al-asnam al-mayt. Lepas itu disebut ayat Al-Quran. Kemudian dia kata wallahu al-hayyul qayyum al-basit yataharrak idza syaa wa yanzil idza syaa. Jadi dia kata Allah Taala ni bergerak apabila dia kehendaki dan dia turun apabila dia kehendaki. Ini yang masalah apabila mereka menetapkan hakikat makna zahir. Mereka mengisbatkan bahawa Allah Taala itu bergerak. Ini ialah tashbih dan tajsim. Waliyahzubillah. Dan majoriti ulama hadis mereka ini menggunakan metode tafwid, dan satu kitab yang baik yang dikarang berkenaan dengan ini ialah kitab Al-Qaul At-Tamam bi Itsbat At-Tafwid Mazhaban li Salaf Al-Kiram yang disusun oleh Dr. Saif Ali Al-Asri.
sangat baik untuk baca kitab ini yang beliau membawakan data-data yang jelas, yang konkret, tuntas yang mengatakan bahawa mazhab salafus salih adalah tafwid. Dan beliau bawakan kata-kata mereka itu seperti yang dia ada banyak ni, ada lebih daripada 100 Di antaranya yang saya sebutkan di sini, yang saya bawakan di sini, Imam Abdullah Al-Humaidi, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Imam Ibn Suraj, Imam Ibn Khuzaimah, dan sebagainya. Jadi ini adalah imam-imam hadis yang mana mereka ini jelas menyatakan bahawa mereka berpegang dengan metod tafwid. Kemudian ahli hadis pasca kemunculan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi bila munculnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi yang menggabungkan aspek nakli dan akli secara seimbang, maknanya tidak mendahulukan akal ke atas wahyu, dan juga tidak hanya berpegang kepada wahyu dan menolak akal. Jadi mereka ini menggabungkan antara dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil. Jadi ini diterima oleh kebanyakan ulama, termasuklah ulama hadis. Jadi kita lihat kebanyakan ulama hadis menerima pendekatan yang diberi nafas baru oleh kedua-dua tokoh tersebut, di mana metod tafwid dianggap sebagai asas, manakala takwil yang sesuai dengan laras bahasa Arab atau disokong oleh ayat Al-Quran atau hadis adalah diharuskan. Maknanya mereka melihat keseluruhan ayat Al-Quran itu supaya tidak berlaku tanaqud dalam memahaminya, tidak berlaku percanggahan dalam memahami ayat tersebut. Ini berbeza dengan fahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mewajibkan takwil. Ini yang tidak difahami oleh golongan Salafi Wahabi. Dia ingat Asy'ariyah dan Maturidiyah ini seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, wajib takwil. Sedangkan ianya adalah asalnya adalah harus sahaja. Dia bukannya wajib. Wajib itu apabila berlakunya salah faham. Maknanya dia nak menetapkan zahir makna itu seperti mana Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Jadi itu bila berlaku seperti itu barulah wajib takwil. Tapi kalau tidak, ianya harus sahaja. Harus. Bukannya wajib. Ini seperti mana Mu'tazilah dan Jahmiyah, apabila mereka takwil, mereka menegakkan itulah satu-satunya maksud. Itulah satu-satunya maksud daripada nas tersebut. Tidak ada maksud lain. Itulah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Asy'ariyah tidak begitu. Ini yang golongan Salafi Wahabi tak faham. Ia harus kerana tiada larangan. Takwilnya harus kerana tidak ada larangan yang jelas daripada hadis dan juga ijma' para sahabat dan para ulama. Bahkan nas-nas wahyu banyak yang menggesa supaya menggunakan akal. Pendekatan ini secara praktis lebih sesuai dalam menghadapi konteks dan cabaran semasa. Maknanya kalau kita nak mendepani aliran pemikiran yang pelbagai, liberal, sekular, pluralisme dan sebagainya, kita mesti menggunakan metod yang menggabungkan antara aspek nakli dan juga aspek akli. Tak boleh kita nak berdepan dengan golongan-golongan yang tidak beriman dengan ayat tersebut, yang menolak nas-nas tersebut, ayat-ayat Allah. Takkan kita nak menggunakan dalil-dalil nakli. Tidak boleh, tidak perlu kita menggunakan dalil-dalil akli. Yang kedua, sebahagian ulama hadis tidak menerima penggabungan dalil nakli dan akli. Jadi ini tidak ada masalah. Asalkan mereka itu menggunakan metod tafwid. Walaupun mereka menolak takwil, tapi kalau mereka menggunakan metode tafwid tidak ada masalah. Ini kerana perkara ini tidak disentuh dan tidak dibicarakan langsung secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi tadi. Lam yatakallam ahadun minas sahabah wa tabi'in ala ta'wili. Jadi
mereka berpegang dengan cara begitu, tidak ada masalah. Asalkan mereka tidak berpegang dengan makna zahir, hakikat makna zahir daripada nas-nas. Yang ketiga, maknanya yang saya sebut tadi sama, maknanya sebelum kemunculan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dan juga selepas kemunculan kedua-duanya sama, maknanya segelintir ahli hadis yang menggunakan metod isbat ini tetap ada. Dia meneruskan legasi mereka yang menetapkan makna zahir bagi nas sehingga mereka terpalit dengan fahaman musyabbihah dan mujassimah. Lalu metod ini mereka menolak tafwid dan takwil sekaligus. Sebab apa? Mereka kata tafwid dengan takwil ini boleh menyebabkan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai jahil dan langsung tidak mengetahui maknanya. Kita tidak mengatakan begitu. Kita tidak mengatakan para sahabat ini tak tahu makna. Tidak. Jadi kita jawab, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jahil dan tidak mengetahui maknanya, tetapi tidak ada dalil dan bukti jelas bahawa Nabi dan para sahabat menetapkan atau menentukan makna. Tak ada lagi takalam ahadun minas sahabat wa tabi'in. Sekiranya ada penetapan atau penentuan makna secara jelas, sudah tentu tidak akan timbul langsung kekeliruan. Dengan arti kata lain, sudah tentu ia menjadi nas muhkamat. Maknanya kalau ada dalil jelas, maknanya kita pegang. Kalaulah ada hadisnya, kita pegang. Dan bukannya nas mutasyabihat lagi, sebab dah ditafsirkan oleh Nabi kalau ada. Ini tidak ada. Jadi ini kekeliruan yang perlu kita jawab. Dan ini yang dibawa oleh mereka sehingga ke hari ini. Contohnya, apabila mereka menggunakan metod itsbat, mereka menggunakan metod itsbat tadi, contohnya sehingga mereka menetapkan makna zahir, Allah Ta'ala itu di atas arash, dan arash itu makhluk, dan makhluk itu mesti ada had batasan dia. Bila arash, dia makhluk. Mesti dia ada had batasan dia. Sebesar mana pun. Sebesar mana pun, ianya tetap ada penghujung dia. Itu arash. Jadi apabila mereka faham begitu, maka mereka juga menetapkan had bagi Allah Ta'ala. Sebab dia kata Allah Ta'ala itu di atas arash. Mereka kata Allah Ta'ala berada di atas arash. Dan arash itu sudah tentu ada had batasan dia, penghujung dia. Ada tepi dia. Jadi sudah tentu Allah Ta'ala itu pun ada tepi dia. Sehingga dalam kitab yang tadi itu, Radul Imam Ad-Darimi Uthman bin Sa'id Al-Bishr Al-Marisi Al-Anid, dia meletakkan satu bab, namanya Babul Haddi wal Arsh. Dia menetapkan Allah Ta'ala itu ada had. Saya bacakan yang baris perenggan yang ketiga tu. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id ini ialah Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, kunyah dia Abu Sa'id. Dia kata, wallahu ta'ala lahu had la ya'lamuhu ahadun ghairuhu. Allah Ta'ala mempunyai had. Ada tepi dia, ada batasan dia. Ini dah macam makhluk. Jelas, seperti makhluk. Cuma dia kata, la ya'lamuhu ahadun, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain Allah Ta'ala. Jadi dia tadi menetapkan Allah Ta'ala itu bergerak ke sana ke sini. Yang ini dia menetapkan Allah Ta'ala itu ada had dia. Ada ruang. Maknanya Allah Ta'ala itu bertahayyus, mengambil ruang tertentu. Ini ialah akidah mujassimah, musyabbihah, yang kita tolak, yang sesat. Dan ini yang dikembangkan. Kitab ini, nampak kitab itu ditahqiq oleh tokoh Wahabi. Tahun berapa lama ni, saya ingat tahun 50-an 60-an itu, Syekh Muhammad Hamid Faqih, dia bariskan faqih. Tapi kalau saya di Mesir dulu, dia baca fuqih, al-fuqih. Di sini barisnya al-faqih. Walaupun beliau ulama Al-Azhar, tapi beliau terpengaruh dengan fahaman Salafi Wahabi dan menerbitkan kitab ini. Ini yang menjadikan ulama Asy'ariyah pada masa itu Imam Zahid Al-Kautsari, dia menolak habis-habisan dan menjelaskan kesesatan kitab ini. Jadi kitab ini diterbitkan sehingga ke hari ini dan dipegang oleh golongan
golongan mereka. Jadi ini masalah akidah, masalah usul. Dia bukannya apa ni, Salafi Wahabi ini bukannya masalah ranting, bukan masalah kunut, tahlil, itu forum kecil. Yang penting ialah masalah ni, masalah besar, masalah akidah. Dan apa ni, bukan sahaja ya, apa ni, Imam Ad-Darimi yang tadi itu dia menyampaikan hak, dan tidak ada yang ikut, bahkan ada yang ikut. Bahkan ada satu kitab yang khusus, Itsbatul Had Lillahi Azza wa Jalla, menyampaikan had bagi Allah. Allah Taala itu ada tepi dia. Ada tepi, ada penghujung dia. Wal iyaz billah. Wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arsy. Allah Taala itu duduk bersila, duduk di atas arasy. Ini jelas, akidah tajsid yang dikarang oleh Abu Muhammad Mahmud bin Abil Qasim Ad-Dashti dan diterbitkan. Dia ini kurun ke Ad-Dashti ini kurun ke-7 Hijrah, sebelum Syekh Ibn Taimiyah. Kemudian pentahqiq kitab dia lampirkan pula. Dia lampirkan pula apa ni, kitab lain, Ar-Raddu ala Munkir al-Had. Bantahan terhadap orang yang mengingkari had, batasan bagi Allah. Diambil daripada siapa? Min kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini jelas bukti bahawa Syekh Ibn Taimiyah ini dia menyampaikan had bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini yang dipegang oleh mereka. Dan ini adalah masalah usul. Ini bukan masalah kecil. Siapa kata golongan apa ni, fahaman Salafi Wahabi ni benda apa ni kecil, fahami apa ni, walaupun mereka ini menimbulkan hal-hal khilafiyah di Malaysia, so dikatakan Wahabi tidak sesuai di Malaysia tetapi sesuai di negara Arab. Bukan, Wahabi tidak sesuai di mana-mana, di seluruh dunia tak sesuai. Bukan dekat negara Arab sesuai, tidak. Di negara Arab pun tidak sesuai. Juga berlaku perbenturan apa ni, di kalangan para ulama di sana. Baik. Jadi kita membincangkan tentang manhaj akidah majoriti ahli hadis. Jadi yang tadi itu minoriti, yang apa ni, menggunakan metode isbat itu hanyalah minoriti di kalangan ahli hadis. Tapi yang kita nak bincang ini ialah majoriti ahli hadis ini apa manhaj mereka. Jadi manhaj mereka ialah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita buktikan bahawa apa ni, dalam pelbagai bidang ilmu, kita lihat yang menguasai ini adalah ulama-ulama hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Athariyah. Contohnya dalam bidang ilmu riwayah, ilmu riwayah al-hadis ataupun ilmu ulum al-hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi dia memperkukuhkan lagi metod Ahlun Nazar. Ahlun Nazar ini ialah ulama kalam, tapi mereka sebut apa ni, Ahlun Nazar, bukan Ahlul Kalam. Dia sama lebih kurang, Ahlun Nazar dengan Ahlul Kalam, cuma nak membezakan bahawa Ahlun Nazar yang apa ni, menggunakan aspek-aspek yang tidak terkeluar daripada syarak, mereka sebut Ahlul Nazar. Adapun Ahlul Kalam dia bercampur. Maknanya kalau yang Mu'tazilah, apa ni, Qadariyah, mereka juga termasuk Ahlul Kalam, falasifah dan sebagainya juga termasuk Ahlul Kalam. Jadi Ahlul Kalam ini umum. Segala apa ni, aliran pemikiran akidah itu, kalau mereka fokus kepada apa ni, perbincangan tentang akidah itu, mereka disebut sebagai Ahlul Kalam. Tapi Ahlul Nazar ini yang khusus, mungkin kita boleh katakan begitulah, sebagai istilah yang khas untuk kita mengatakan ini ialah Ahlul Kalamnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kata Ahlul Nazar. Baik. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi dia mengarang kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ini adalah kitab ulum al-hadis. Jadi beliau memasukkan perbahasan pembahagian hadis kepada mutawatir dan ahad dalam kitab ulum al-hadis. Sebelumnya tidak ada, maknanya ulama hadis tidak membincangkan hadis dari aspek mutawatir dan ahad.
Yang membincangkan aspek mutawatir dan ahad ini ialah ulama-ulama usul. Ulama usul. Namun kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi telah mengambil metod ulama usul itu dan dimasukkan ke dalam ulum al-hadis, dan dia akhirnya menjadi perbincangan ulama hadis juga. Di mana mutawatir menghasilkan nilai al-ilm. Ini istilah al-ilm, ilmu, tapi maksud dia ialah keyakinan. Yang mana hadis mutawatir ini dia menghasilkan ilmu, nilai ilmu, keyakinan 100%. Wuqu'ul ilmi daruratan. Secara darurat, maknanya tidak boleh tidak, mesti diyakini. Manakala hadis ahad pula hanya menghasilkan nilai az-zon. Az-zon ini berat sangka, maknanya ianya hampir kepada yakin 100%. Kalau 99% dia sudah tidak yakin, maknanya itu sudah masuk kepada kategori zon, berat sangka. Bukannya zon ini bukannya sangka-sangka, ragu, yang ragu-ragu tak pasti, bukan begitu. Itu bukan zon. Jadi orang kadang dia tak faham istilah. Jadi zon ini dia hampir kepada yakin, berat sangka, dan tidak mencapai nilai al-ilm. Lam yuqta' bihi al-ilm. Maknanya tidak terhasil al-ilm ataupun keyakinan. Jadi ini perbahasan oleh ulama usul, dibawa masuk dalam perbincangan ilmu hadis dan akhirnya diterima oleh ulama hadis. Untuk apa? Menunjukkan apa? Kebanyakan hadis berkaitan sifat Allah adalah bertaraf ahad. Dia nak bawa ke situ. Dia nak bincangkan. Sebab sebelum itu ulama-ulama hadis yang membawakan banyak riwayat, yang mana mereka katakan bahawa Allah Taala ada tangan, wajah, jari jemari dan sebagainya. Jadi hadis-hadis seperti itu adalah hadis-hadis ahad kebanyakannya. Ini bertaraf ahad. Bertaraf ahad di sisi para usuliyin dan mutakalimin, dan tidak mencapai nilai al-ilm, sehingga perlu diyakini sebagai dasar atau usul akidah bagi umat Islam. Jadi kalau akidah ini dia mesti yang 100%, mesti yang menghasilkan keyakinan. Jadi yang menghasilkan keyakinan adalah hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, dia tidak sampai ke tahap al-yaqin. So dia tidak menjadi dasar akidah. Walaupun dia dibincangkan, tapi dia tidak menjadi dasar ataupun usul akidah. Apatah lagi dia dibincangkan dalam kategori mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat. Maknanya tidak ditentukan maknanya, maka kita kembali tadi kepada metod tafwid. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama hadis selepas itu menggunakan metod Al-Khatib Al-Baghdadi, bahkan pembahagian hadis kepada mutawatir dan ahad ini menjadi tunjang kefahaman hadis di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, kemudian dikemaskan dan dikukuhkan lagi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau menegaskan lagi pentingnya pembahagian mutawatir dan ahad ini dalam kitab Nuzhatun Nazar. Ini kitab ulum al-hadis. Jadi kebanyakan ulama hadis seterusnya menerima pembahagian ini. Jadi ulama hadis apabila mereka menerima pembahagian hadis kepada mutawatir dan ahad, dan hadis yang mesti diyakini sebagai dasar akidah, mestilah yang mencapai tahap mutawatir. Adapun ahad tidak mencapai tahap mutawatir kerana ianya hanya menghasilkan nilai as-sah. Slide saya tak bergerak. Okey. Mana ni? Aspek ilmu riwayah, kemudian aspek syarah hadis. Begitu juga dalam bidang syarah hadis. Kebanyakan ulama yang mensyarahkan kitab hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan sebagainya, kebanyakan mereka ini beraliran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dan kenyataan ini juga diiktiraf oleh golongan Salafi Wahabi. Ada yang seorang tokoh mereka, saya ambil daripada
di internet ni, Syekh Ar-Rajihi, dia kata ini adalah pengiktirafan mereka. Cuma kita tak pegang lah. Kebanyakan mereka maknanya yang mensyarahkan hadis adalah mengikut aliran Asy'ariyah seperti Ibnu Battal dan Ibnu Attin. Kebanyakan mereka bukan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka kata bukan Ahlussunnah. Itulah maknanya mereka cuba nak merebut istilah bahawa mereka itu Ahlussunnah, yang tak ikut mereka bukan Ahlussunnah. Mereka mentakwilkan sifat kebiasaannya. Contoh masalah akidah. Sekiranya mereka berbicara tentang akidah atau tentang sifat, janganlah kamu ambil daripada mereka. Jadi dia sarankan kepada pengikut dia, kalau baca kitab-kitab syarah hadis ini, ambil kalau bab akidah jangan ambil, dia kata. Tetapi kamu boleh mengambil manfaat daripada syarahan hadis mereka. Mana selain akidah boleh gunakan. Tapi akidah jangan ambil. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengikut aliran Asy'ariyah pada kebiasaannya. Beliau mentafsirkan sifat menurut aliran Asy'ariyah. Ini jelas menunjukkan bahawa ini walaupun dia menolak akidah pegangan majoriti ulama yang mensyarahkan hadis, tapi ia menjadi bukti bahawa majoriti pegangan akidah ahli hadis adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian aspek periwayatan sanad yang kita kata sebagai al-athbat wal asanid, satu kategori kitab hadis yang khusus mengumpulkan sanad-sanad kitab-kitab hadis. Juga demikian, di mana tidak ditemukan satu sanad pun yang sampai kepada kita pada hari ini kecuali dalam sanad tersebut adalah daripada kalangan para perawi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tak jumpa sanad yang selain maknanya langsung tak ada dalam rantaian sanad itu, langsung tak ada ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, langsung tak ada. Kita tak jumpa. Dia mesti melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sanad semua, bahkan sanad semua ilmu. Berdasarkan penelitian terbukti bahawa dalam bidang akidah ini sebagai rumusan majoriti ahli hadis adalah mengikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah atau Athariyah, ahli hadis, dan Hanabilah yang mufawwidhah, hanya menggunakan fahaman tafwid. Meskipun terdapat sedikit perbezaan pandangan antara mereka, sudah tentulah sebab itu berbeza Asy'ariyah, Maturidiyah, antara mereka yang tidak pun menyentuh aspek usul akidah yang digunakan pakai. Jadi kita lihat para ulama menyebutkan seperti Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, dia kata summa ba'dahum, beliau menyebutkan perkembangan ilmu kalam. Dia menyebutkan perkembangan ilmu kalam, dan sehinggalah munculnya Imam Al-Asy'ari. Dia kata summa ba'dahum Syekhun Nazar wa Imam Al-Afaq fil Jadal wa Tahqiq Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari alladhi sara syajjan fi khuluq al-qadariyah wa qad mala ad-dunya kutubahu wa ma ruziqa ahadun minal mutakallimin min at-tab' ma qad ruziq. Jadi saya nak highlightkan yang itu, Imam Al-Asy'ari ini telah diberikan rezeki oleh Allah, sehingga kan tidak ada seorang pun tokoh ahli kalam, tidak ada seorang pun dari kalangan mutakallimin, ahli kalam, yang memiliki pengikut seramai beliau. Lianna jami' ahli hadis wa kullu man lam yatama'zal min ahli ra'i ala mazhabihi. Kerana semua ahli hadis dan semua yang tidak mengikut fahaman Mu'tazilah dari kalangan ahli ra'i adalah mengikut mazhabnya. Jadi ini adalah statement daripada Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Dia mengatakan jami' ahli hadis, seluruh ahli hadis itu, walaupun mungkin tak seluruhlah, mungkin kebanyakan sebagian besar ahli hadis mengikut mazhab Asy'ariyah. Juga disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki, ini juga di antara tokoh besar yang sangat dibenci oleh golongan Salafi Wahabi ini, sebab dia di antara yang kuat menentang Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim, muridnya. Beliau menyebut dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, wa huwa yakni mazhab al-Asy'ariyah mazhab al-muhadditsin qadiman wa haditsan.
Dia kata mazhab Asy'ariyah ini adalah mazhab ulama hadis, mazhab muhaddisin sejak dahulu dan kini. Dahulu dan sekarang. Illa man ibtada'a faqala bitashbih wa azau ila sunnah. Melainkan orang yang berbuat bid'ah dengan berfahaman tashbih namun menyandarkannya kepada sunnah. Jadi ini yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun dia klaim dia Ahlus Sunnah. Jadi memang sejak ni zaman Imam Subki tahun beliau meninggal 771 Hijrah kurun ke-8 Hijrah ni. Sejak zaman tu dia dah memang dah menghadapi bahawa orang-orang yang berfahaman tajsim dan tashbih ini juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Sehingga ke hari ini. Okay. Kemudian dibawakan sedikit pendetilan bagaimana keadaan situasi al-hadis dalam mazhab Asy'ariyah. Walaupun telah disebutkan tadi kebanyakan mereka ini berfahaman Asy'ariyah, iaitu yang mengikut manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi jumlahnya sangat ramai yang saya senaraikan di antaranya seperti Ibnu Hibban, Abu Bakar Al-Ismaili, Abu Sulaiman Al-Khattabi, Al-Hakim Naisaburi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Abu Zar Al-Harawi, Al-Maliki, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani dan ramai lagi lah. Dan semua ini adalah ulama-ulama hadis yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah. Begitu juga dalam mazhab Maturidiyah, yang biasanya diikuti oleh ulama Hanafi. Biasanya ulama Hanafi ini disinonim dengan mazhab Maturidiyah. Walaupun ada di kalangan ulama-ulama Hanafi yang tidak mengikut ataupun tidak berpegang dengan aliran Maturidiyah, seperti Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarahkan akidah Tahawiyah. Walaupun beliau Al-Hanafi, bermazhab Hanafi, tapi dari segi akidah dia mengikut akidah Ibnu Taimiyah. Jadi syarah beliau itu mengandungi banyak unsur-unsur tajsim dan tashbih. Walaupun ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan diterbitkan, so kita kena maklum bahawa itu tidak mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan guru saya di Mesir juga, Syekhana Mahmud Al-Khatib, walaupun beliau itu Hanafi, bermazhab Hanafi, tapi beliau tidak berpegang dengan aliran Maturidiyah. Beliau berpegang dengan Asy'ariyah, manhaj Asy'ariyah. Dia letak dia punya nama dia Al-Hanafi Al-Asy'ari. Walaupun dia Hanafi tapi dia mengikut mazhab Al-Asy'ariyah. Baik, antara ahli hadis yang mendukung manhaj Maturidiyah seperti Al-Hafiz Az-Zailai, Imam Badruddin Al-Aini yang sezaman dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Al-Humam, Ibnu Qutul Bugha, Ibnu Kamal Basha, Mulla Ali Al-Qari, Murtada Az-Zabida, ramai lagi lah ulama-ulama. Kemudian dalam kalangan Athariyah, yang mana Athariyah tadi yang khusus yang berfahaman Mufawwidah, dan yang ini kita kena perjelaskan sedikit apabila menyebut Hanabilah, kerana Hanabilah sejak kurun ke-4 Hijrah terbahagi kepada dua kumpulan. Pertama, kumpulan Mufawwidah yang kita terima, satu lagi yang disebut Hasyawiyah, Hasyawiyatul Hanabilah, ataupun tadi disebut Ghulatul Hanabilah. Kalau Mufawwidah yang menggunakan metode tafwid dan metode takwil. Takwil mereka takwil yang bersandar kepada asar. Jadi kalau Imam Ahmad takwil, mereka berpegang pada takwilan tersebut. Dan mereka tak takwil yang lain, mereka hanya takwil yang ada riwayat saja. Ini kena faham. Ini kalau ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentakwilkan, mereka terima. Itu yang dimaksudkan dengan metode takwil, seperti Abu Fadl At-Tamimi dan Ibnu Al-Jauzi rahimahumullah. Adapun yang kedua, golongan Hanabilah kedua, Hasyawiyah ataupun Ghulatul Hanabilah yang menggunakan metode itsbat. Seperti Abu Ya'la Al-Farra, pengarang Ibtal At-Ta'wilat, dan Abu Ismail Al-Ansari Harawi yang mencerca dan menyebut dengan keras, mengkritik dengan keras Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ada dikatakan
oleh Imam Ibn Syahid. Dia kata rajulan solihan bulia bi ashabis su Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ini ada dua orang tokoh soleh yang diuji dengan pengikut yang buruk, iaitu Ja'far bin Muhammad ini diangkat oleh golongan Syiah, ya, dan juga Ahmad bin Hanbal yang diangkat oleh golongan Ghulat Al-Hanabilah. Ya. Mereka mengatakan bahawa akidah mereka ialah akidah Imam Ahmad, padahal tidak. Ya. Terkeluar daripada akidah Imam Ahmad. Yang kita terima sebagai akidah Imam Ahmad ialah yang menggunakan metod tafwid yang dibawa oleh Imam Abdul Fadl At-Tamimi dan Ibnu Al-Jauzi, dan juga oleh golongan Hanabilah yang menolak Hanabilah yang Hasyawiyah Al-Hanabilah. Seperti di Mesir, di Al-Azhar sendiri, dan juga di Syam, ya. Dan mereka ini adalah Hanabilah Al-Mufawwidah. Adapun di Saudi mereka lebih kepada golongan yang kedua, ya, Qulatul Hanabilah. Satu lagi slide saya ini. Mohon maaf Doktor. Ya, je. Peringatan, masa untuk sesi pembentangan hampir tamat. Oh, hampir tamat. Okey. Keluar pula. Maaf. Ada sikit lagi. Memang saya punya slide ni sikit lagi. Okey. Ini di antara kitab yang baik untuk kita mengenal tentang Hanabilah ni. Ini kitab yang saya syorkan, ya. As-Sada Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'a as-salafiyah al-mu'asirah oleh Syekh Mustafa Hamdu Mulayyan Al-Hambali, ya. 2000. Ini cetakan lama, dia ada cetakan baru. Ya, ada cetakan baru. Ya. Jadi ini antara kitab yang bagus untuk kita mengenal pasti akidah ulama-ulama Hanabilah yang tepat, ya, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Dan satu lagi ahlul hadis dalam kalangan ahli sufi, ya. Jadi saya dah sebutkan tadi bahawa ahli sufi ini dia sebenarnya bukan berasingan, dia sebenarnya mengikut salah satu daripada yang tiga tadi, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun Athariyah. Ini yang kita terima sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak nafikan ada ahlul hadis, ada ahli sufi yang terkeluar daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, dan ini terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun majoritinya adalah berpegang dengan ketiga-tiga aliran ini. Antara ahli hadis yang ahli hadis sufi yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah ialah Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani, pengarang kitab Hilyatul Awliya, dan antara ahli hadis sufi yang berpegang dengan akidah Athariyah ialah Al-Hafiz Muhammad bin Tahir bin Qaisarani Al-Maqdisi, pengarang kitab Safat Tasawuf. Okey. Kesimpulan. Baik. Jadi sebagai kesimpulannya, ahli hadis tidak memiliki satu manhaj akidah tertentu yang menyatukan pemikiran mereka dalam satu aliran. Ya. Dan manhaj akidah ahli hadis seperti mana yang telah dijelaskan berpecah kepada tiga manhaj, iaitu manhaj itsbat yang tidak diterima, ya. Kemudian metod tafwid dan metod ta'wil yang diterima dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi metod itsbat ini ditolaklah, ya, sebab dia dia menyatakan, ya, bahawa nas-nas itu, ya, nas-nas terutama sifat Allah Taala, tidak berbentuk mutasyabihat, ya. Sedangkan ulama Ahlussunnah menyatakan bahawa nas-nas tersebut adalah mutasyabihat. Jadi mereka ini mengatakan bahawa nas-nas tersebut difahami zahirnya jelas, tidak perlu kepada takwil dan kena pegang zahir dia, iaitu mereka mengatakan sebagai muhkamat, dan ini ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian majoriti ahlul hadis pasca kurun keempat, ya, selepas kemunculan Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, diterima, ya, oleh mereka dengan baik, dan juga termasuk juga
golongan Atsariyah. Golongan Atsariyah turut termasuk dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah kerana metod mereka yang jelas dalam memahami nas mutasyabihat, manakala ahli hadis yang tidak berpegang dengan salah satu daripada tiga aliran itu tidak dianggap sebagai mengikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi